Assalamualaikum dan salam sejahtera, saya Luqman Haris. Anda sedang menonton Fokus Minggu Depan, di mana seperti biasa dan juga seperti judul rancangan ini, kita akan memberikan sedikit preview pratonton kepada berita yang kita jangka akan mendominasi tajuk akhbar dan juga berita sepanjang minggu depan. Dan sudah tentu, seperti mana kita saksikan sepanjang minggu ini, perbicaraan Datuk Seri Najib Tun Razak dijangka akan terus mendominasi berita sepanjang minggu depan. Segenap pelusuk rakyat Malaysia mengikuti perbicaraan ini dengan begitu rapat. Peringkat terakhir iaitu Mahkamah Persekutuan dengan banyak isu dan kontroversi yang disaksikan sejak beberapa hari yang lepas, sememangnya ia akan menjadi tumpuan. Dan kami di Asra Awani akan terus membuat liputan hari ke hari dan minit ke minit perbicaraan bekas Perdana Menteri itu. Dan wartawan kami Firdaus Azil menjadi tunggak utama yang membuat liputan kes ini sejak dari hari pertama. Pertama sekali, Firdaus akan terus ke Mahkamah Persekutuan juga minggu hadapan. Apa yang kita boleh jangka, apa yang kita akan saksikan sepanjang minggu depan? Difahamkan perbicaraan akan bersambung semula pada hari Selasa. Pada 23 hari bulan Ogos ni. Okey, jadi kalau kita nak memahami, kalau kita lihat berdasarkan apa yang terjadi pada minggu lepas, di mana beberapa pemerhati dan malah orang rakyat di luar sana menggambarkan ia sebagai sesuatu yang dramatik, iaitu khususnya apabila kita dapat melihat beberapa kali ketua pasukan ataupun peguam utama iaitu Hisham Teh Potet yang dilantik untuk menggantikan Tan Sri Muhammad Syafiee sebagai peguam utama beberapa kali membuat permohonan rayuan di hadapan panel 5 hakim yang kita tahu dipengerusikan oleh Ketua Hakim Negara sendiri iaitu Tun Tengku Maimun Tuan Mat, yang mana kalau rayuan pertama ialah untuk memasukkan bukti-bukti baharu ataupun adduce fresh evidence, yang ini adalah khusus untuk menunjukkan penglibatan hakim bicara ketika itu iaitu Datuk Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali, yang mana beliau adalah hakim yang bertanggungjawab untuk mensabitkan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak ke atas 7 tuduhan, yang mana kesemuanya adalah hukuman penjara 12 tahun serta denda 210 juta. Dan permohonan itu adalah untuk menunjukkan bahawa Datuk Muhammad Nazlan pernah berada di dalam kumpulan Maybank sebagai setiausaha syarikat serta General Counsel, iaitu penasihat am ataupun yang menasihati undang-undang untuk keseluruhan syarikat, yang mana mereka mendakwa bahawa Maybank terlibat secara langsung dalam pembentukan asasi internasional yang kita tahu itu adalah tumpuan utama dalam kes kali ini. Dan kemudiannya ia telah ditolak oleh panel 5 hakim. Tengku Tun Maimun berkatakan bahawa rayuan memasukkan itu tidak melepasi ujian yang telah ditetapkan. Mereka membuat keputusan ini berdasarkan kes-kes yang lepas, tidak melepasi satu pun. Ada 4 yang perlu dilepasi tetapi satu pun tak lepasi, dan mereka juga tidak mengatakan tidak ada hubung kait ataupun relevansi antara tuduhan ataupun kononnya Hakim Muhammad Nazlan ini terlibat dalam Maybank, maka dia tahu tentang asasi dan sebagainya, dan juga tentang first tuduhan yang dihadapi oleh Datuk Seri Muhammad Najib, iaitu tuduhan salah guna kuasa. Ujian undang-undang bermaksud parameter undang-undang di mana keputusan itu dibuat oleh hakim. Betul. Ya. Jadi kita dapat lihat keputusan itu berlandaskan bahawa kes yang lepas Presiden tidak lepas satu pun, maka sebab itulah maka panel 5 hakim telah menolak. Jadi rayuan kedua ialah Hisham memohon agar ditangguhkan seketika rayuan itu dalam tempoh antara 3 hingga 4 bulan akan datang atas alasan mereka tidak bersedia untuk membuat rayuan kerana baru sahaja dilantik untuk menggantikan peguam pasukan pembelaan oleh Tan Sri Muhammad Syafiee. Itu pun dia dah tolak. Dan sepanjang perbicaraan itu berlangsung, beberapa kali juga Hisham Teh telah memohon untuk membuat rayuan, tetapi ia telah ditolak oleh Tengku Maimun atas alasan ia telah pun diputuskan. Jadi sebelum perbicaraan itu berakhir pada hari Jumaat lepas, sekali lagi Hisham memohon pertamanya beliau memohon untuk dilanjutkan sehingga hari Khamis kerana atas alasan ada lagi satu kes berprofil tinggi yang perlu beliau handle ataupun uruskan, iaitu melibatkan bekas Timbalan Perdana Menteri pula Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, tetapi itu pun telah ditolak oleh Tengku Maimun kerana terlampau mengikut, kalau tak salah saya mengikutnya dia kata kalau terlampau lama sebab tarikh telah ditetapkan. Maka kita menjangkakan apa yang akan jadi pada Selasa ini. Sepatutnya rayuan lepas bermula dengan pembelaan membuat hujahan lisan berdasarkan hujahan bertulis yang telah disubmit, tetapi mereka tidak melakukan itu. Maka pendakwaan telah meneruskan, Datuk V.C. Tambaram dah membuat hujahan lisan serta telah submit hujahan bertulis. Jadi katalah kalau hari Selasa ini Hisham masih
enggan untuk membuat sebarang hujahan sama ada lisan ataupun bertulis, berkemungkinan besar kita akan dapat lihat perbicaraan ataupun peringkat akhir rayuan utama ni berakhir lebih awal. Ya, hal itu mendominasi saya gelar episod pertama perbicaraan ini sepanjang minggu lepas. Adakah Firdaus menjangkakan itu masih lagi akan mendominasi perbicaraan dalam minggu kedua ini? Sebab kita tahu kalau berdasarkan yang pemerhatian kami, malah saya juga bertanya dengan beberapa pengamal undang-undang, pemerhati undang-undang, bagaimanapun bagi mereka pembelaan perlu melakukan sesuatu. Sekiranya tidak melakukan sesuatu kerana berdasarkan lepas-lepas, bukan kita nak bercakap tentang merit kes sangat, tetapi berdasarkan yang lepas-lepas, sekiranya hanya pendakwaan saja yang membuat hujahan secara lengkap 112 volume, 112 muka surat, kesemuanya Datuk V. Sitambaram telah membacakan, dan sekiranya pembelaan hanya berpegang kepada hujahan bertulis yang difailkan pada peringkat Mahkamah Rayuan, yang mana kita tahu Mahkamah Rayuan telah pun mengekalkan hukuman. Jadi pada mungkin itu tidak jadi, orang kata dia tidak begitu memihak kepada tertuduh dalam ataupun perayu dalam kes ini. Jadi kami merasakan berkemungkinan besar pembelaan Hisham Teh Poteh akan cuba melakukan apa yang mungkin terbaik, mungkin akan meminta atas alasan tertentu. Apa pun, memang hari Selasa ini adalah satu hari yang sangat kritikal, bukan saja untuk mereka, juga untuk pengamal media seperti kami. Ya, dari segi mahkamah, ini kalau ikutkan adalah peringkat terakhir. Selepas Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan, kemudian di Mahkamah Persekutuan, iaitu peringkat terakhir. Dan sebelum ini dijadualkan perbicaraan ini akan berakhir pada 26 Ogos, Jumaat depan. Akan bermula pada Selasa 23 hari bulan. Adakah kita menjangkakan Selasa itu setiap hari akan berjalan perbicaraan sehinggalah tarikh tamat, hari tamat, iaitu 26 Ogos secara berterusan? Okey. Kalau berdasarkan ini pun telah dilaporkan oleh media beberapa kali, antara kemungkinan yang bakal berlaku ialah sekiranya pembelaan mengambil keputusan untuk membuat sebarang hujahan lisan, sebab berdasarkan pada Jumaat lepas Tengku Maimun bertanyakan kepada pembelaan, takkanlah selama 3 hari, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, sebelum bersambung pada Selasa, satu daripada 94 poin rayuan satu pun tak boleh. Jadi masa Hisham kata it doesn't change anything, saya tetap tidak akan berhujah. Katalah kalau pasukan pembelaan mengubah keputusan, akhirnya akan berhujah, mungkin itu akan bersambung kerana mereka telah melepaskan hak, they have waived their rights untuk membuat hujahan oral submission. Jadi kalaulah mereka membuat hujahan, maka mereka perlu untuk mengambil hari yang masih ada, iaitu pada 23, 24, 25 hingga 26, ada 4 hari lagi berbaki. Jika tidak, mungkin itu akan memberi kesan kepada perayu anak buah mereka. Tetapi sekiranya hari itu juga Hisham ataupun pembelaan masih enggan buat apa-apa, berkemungkinan besar kes itu akan ditutup hari itu juga dan kemudian terus berlangsung kepada peringkat seterusnya, iaitu keputusan ataupun verdict. Ya, apa kita perlu faham adalah 26 ini adalah tamat perbicaraan. Betul. Bukan keputusan diumumkan. Dan kita tahu ini bergantung pada kebijaksanaan dan juga hemat mahkamah. Betul. Tetapi dalam pengalaman Firdaus membuat liputan pelbagai kes mahkamah, selalunya secara purata berapa lama selepas hari terakhir perbicaraan akan keputusan diumumkan oleh mahkamah? Okey. Berdasarkan kes-kes yang lepas, mungkin saya juga nak boleh mengambil contoh Mahkamah Rayuan dululah. Kita ambil peringkat Mahkamah Rayuan dahulu, di mana pada tahun lepas kami mengikuti perbicaraan selama 2 minggu. Ketika itu pada bulan puasa, dan pada hari terakhir selepas selesai kedua-dua pihak membentangkan hujahan masing-masing, panel 3 hakim ketika itu berkatakan bahawa okey, kita perlukan 2 minggu. We need 2 weeks before we can deliver the verdict. Tetapi 2 minggu itu akhirnya sampailah kepada Disember tahun 2001. Jadi ini terpulang. Tetapi khusus untuk kes ini, saya juga bertanyakan, sebab kita pun tanya jugalah kepada pengamal undang-undang, juga kepada pensyarah undang-undang, kebiasaannya berdasarkan tahap kompleks, the complexity of the case. Kita tahu kes SRC ini memang dia melibatkan food trail, money trail lah. Terlampau banyak dokumen. Jadi mereka memaklumkan kepada saya berkemungkinan besar antara 3 hingga 6 bulan. 3 hingga 6 bulan. 3-6 bulan daripada 26 bulan untuk keputusan penuhnya. Dan sekiranya mahkamah mengekalkan dan mendapati bersalah, adakah sentencing atau hukuman juga akan diberitahu pada hari keputusan? Diumumkan? Okey.
Bukanlah kita nak berbicara tentang merit case ataupun apa yang akan terjadi, tetapi kita Prosedur. bentangkan apa yang berkemungkinan berlaku kerana kita tahu bahawa Datuk Seri Najib telah pun disabitkan hukuman pada 28 Ogos 2020. Hari itu juga Hakim Datuk Muhammad Nazan telah menetapkan hukuman penjara 12 tahun dan juga denda 210 juta untuk Mahkamah Tinggi. semua. Tetapi pihak pembelaan ketika itu memohon agar diketepikan dahulu hukuman sehingga habis ataupun sehingga tamat ke semua peringkat rayuan. Bermaksud ialah di peringkat Mahkamah Persekutuan ini, dan sekiranya pada hari keputusan itu berkemungkinan besar mahkamah akan terus menjatuhkan ataupun terus kalaulah sekiranya seandainya mengekalkan hukuman ataupun sabitan pada Mahkamah Tinggi, maka berdasarkan kes yang lepas tidak ada sehari lagi untuk penangguhan, maka akan terus. Okey. Saya mau menyentuh sikit sebelum kita kehabisan masa. Kita sudah sentuh berkenaan dengan apa yang kita boleh jangka dan prosedur dan sebagainya. Merit bukan tempat kita untuk bincangkan. Betul. Kita tinggalkan kepada mahkamah. Sistem perundangan itu perlu berjalan dan semua orang berhak mendapatkan dan menggunakan pakai sistem perundangan sepenuhnya sebelum nasib mereka ditentukan. Tapi saya nak personal sikit untuk bertanya pengalaman Firdaus membuat liputan kes ini. Sudah tentu Firdaus sudah buat liputan kes mahkamah yang lain. Tetapi adil untuk saya katakan bagi semua orang pun kes ini bukan seperti kes-kes yang lain. Betul. Banyak yang kita mahu laporkan. Kita perlu pastikan betul. Kita perlu pastikan juga cepat kerana rakyat sangat melihat dan memerhati kes ini. Bawa kami ke tempat Firdaus waktu membuat liputan kes ini. Berada dalam mahkamah, di dalam chambers dan sebagainya. Kesukaran dan cabaran sebagai seorang wartawan untuk membuat liputan kes yang sebesar ini. Memang kalau ikutkan daripada hari pertama Datuk Seri Najib dihadapkan ke mahkamah pada Mahkamah Tinggi ketika itu, kita dapat lihat, mungkin saya selalu bercerita pada episod yang lepas lah, pada cerita-cerita di mana saya memerhatikan ketika itu Peguam Negara ketika itu iaitu Tan Sri Tommy Thomas telah memberikan ucapan pembukaan, kemudian disusuli oleh Peguam Bela ketika itu iaitu Tan Sri Muhammad Syafiee. Daripada hari itu kita mengikuti betapa terperincinya kes-kes mahkamah ini. Sebagai contoh, pada hari pertama bertanyakan ataupun meminta saksi untuk ni, tanyakan tentang cek je pun, tentang apakah nombor, apakah masuk garisan sebagainya, sehinggalah membawa kepada money trail yang itu agak kompleksiti di mana mengenai donation Arab dan sebagainya, bagaimana membuktikan, membawalah ke Mahkamah Rayuan. Hanya 2 minggu saja untuk go through every document, kemana membawalah kepada Mahkamah Persekutuan kali ini yang kita tahu memang ia adalah satu kes berprofil tinggi, sejarah buat pertama kali. Bukan kita nak mensabitkan sesiapa, tetapi ini adalah sejarah di mana bekas Perdana Menteri dihadapkan ke mahkamah dan juga dipengerusikan oleh Ketua Hakim Negara sendiri. Malah kita dapat lihat bagaimana ia dipolitikkan oleh pihak-pihak tertentu. Jadi ini bukan sekadar satu kes mahkamah yang berprofil tinggi, ia juga adalah satu lipatan sejarah yang mungkin akan menjadi case study untuk jadi sewaktu membuat liputan. Sudah tentu kita berasa sedikit gagap, sedikit gugup, tetapi kita sentiasa bertanya kepada rakan-rakan dan juga kepada pihak yang lebih arif sekiranya laporan kita itu ada tersalah terma dan sebagainya. Jadi untuk kita memastikan seboleh-boleh kita juga nak accurate. Sebab tak ramai orang berpeluang untuk masuk ke dalam mahkamah. Itu chambers waktu perbicaraan sedang dilakukan. Sejauh manakah cabaran seorang wartawan untuk berkelakuan seperti mana yang acceptable dalam chamber mahkamah? Saya juga tak pasti apa yang boleh diterima dan dibenarkan oleh hakim, oleh pengamal media dalam chambers, apa yang tidak dibenarkan. Kerana saya tahu dalam chambers juga kadang-kadang kita kena memberikan live update berkenaan dengan trial itu. Jadi adakah seorang wartawan seperti Firdaus boleh type di laptop dan sebagainya dan telefon di dalam tu, adakah itu dibenarkan? Okey. Dia sebenarnya kalau ikutkan contoh di peringkat Mahkamah Tinggi dahulu kami masuk ke kamar bicara itu sendiri. Tetapi Mahkamah Tinggi sedikit sempit. Ketika di peringkat rayuan kami telah disediakan bilik sidang video. Kamar yang sama juga, sebagai contoh Mahkamah Persekutuan dia convert satu mahkamah rayuan ini, bilik kamar untuk mahkamah rayuan di convert kepada bilik sidang video, tetapi di quorumnya masih sama. Anda tidak boleh mengambil gambar, tidak boleh membuat rakaman visual. Rakaman audio juga tidak dibenarkan. Di quorumnya masih sama, masih ada pegawai yang memantau kami. Tetapi untuk kita membuat laporan ataupun kita memberi live update melalui Twitter ataupun berita secara seperti biasa, itu tidak ada masalah. Itu dibenarkan? Itu dibenarkan. Jadi bagaimana seorang wartawan mahu rekod seperti juru teringkas mahkamah? Betul. Dan pada masa yang sama perbicaraan masih lagi sedang berlangsung dan kita perlu dengar input baru, kita perlu type input lah yang sudah ada ini. Bagaimana keseimbangan itu dicari untuk memastikan pelaporan kita bukan sahaja cepat tapi tepat? Okey.
Dia sebagai contoh ketika pendakwaan memberikan ketika memberi hujahan lisan, dia juga berdasarkan hujahan bertulis. Maksudnya sambil dia baca tu, dia akan bacakan perenggan-perenggan yang mana sesalinan itulah ada pada pihak pembelaan, ada juga pada pihak panel hakim. Ketika dia membaca itu, kebiasaannya itu mudah sebab kadang-kadang dia memberikan kepada kita juga untuk kita membuat rujukan. Tetapi apabila beliau mengulas ataupun ada perkara di luar jangkaan yang berlaku, sebagai contoh permohonan untuk menangguhkan seperti kita lihat pada minggu lepas, maka kita perlu memberi lebih fokus untuk kita mendapatkan terma-terma yang dilakukan. Sebab sebagai contoh, ada pada minggu lepas terjadi kekeliruan bukan sahaja untuk saya tetapi di semua media, kerana ketika itu Hisham ketika itu bercakap bahawa tentang sama ada beliau akan melakukan hujahan bertulis ataupun tidak. Beliau kata ya, kita akan melakukan hujahan baru. Tetapi itu ada developing. Sepanjang trial kita akan menghantar berita-berita baru, apa yang terjadi minute by minute, hour by hour. Tetapi kemudiannya beliau berkata bertentangan. Ini pada penghujung hari itu beliau bangun berkatakan bahawa ini bertentangan dengan laporan media. Saya cuma nak katakan bahawa saya hanya akan menghantar hujahan bertulis sekiranya saya diberi masa. In other words, dia masih nak penangguhan. Jadi pada berita tengah hari itu dah kira obsolete. Tetapi itu adalah kerana benda-benda yang terlampau ringkas. Lepas itu, biasanya pada penghujung hari itu, beliau akan melakukan sidang akhbar. Baik, itu cabaran. Antara cabaran dan cerita di sebalik berita, wartawan melakukan tugas untuk membawakan pelaporan yang bukan sahaja cepat tapi tepat dalam satu kes yang agak monumental dalam sejarah perundangan negara. Sudah tentu Astro Awan akan terus mengikuti pembicaraan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak sepanjang minggu hadapan, bermula Selasa sehinggalah Jumaat ini, di mana perbicaraan dijadualkan akan tamat. Ikuti secara langsung bersama dengan Firdaus Azil di saluran 501 dan juga real time updates di astroawani.com dan juga semua akaun media sosial kami. Fokus minggu depan berhenti seketika. Kita kembali selepas ini.